Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi menyambung semula kelas kita yang tertangguh daripada awal Ramadan, lebih kurang sebulan setengah lah, maka kita bukakanlah pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab, kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua jumpa muka surat 53, panduan solat bagi pesakit. Hari ni kita mula adalah nak membaca tentang praktikal melakukan mendirikan solat kepada pesakit, bagaimana cara untuk dilakukan, dan sangatlah penting kita mengetahuinya kerana sakit ni tak ada orang yang tak kena tak. Sama ada pada diri kita, pada suami, pada isteri, pada anak akan berlakulah. Jadi sangat perlulah mengetahui ilmu ini. Sebab apa? Sebab selagi akal berfungsi, sakit macam mana pun, solat tetap wajib ditunaikan. Jadi panduan solat bagi pesakit. Yang pertama, nombor 1, solat yang dilakukan mestilah memenuhi semua rukun dan syarat sah seperti yang disebutkan. Solat yang dilakukan oleh pesakit, walaupun dalam keadaan sakit, mesti kena dilakukan, mestilah memenuhi semua rukun dan syarat sah seperti yang disebutkan, sebagaimana yang akan disebutkan. Iaitu nombor 2, pesakit boleh memilih untuk mengikut mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar. Pesakit boleh memilih untuk mendirikan mengikut mana-mana mazhab fiqh yang muktabar. Bagi kita tak, kita memanglah mengikut mazhab Syafi'i, tapi bagi mazhab yang lain juga yang termasuk dan ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahli sunnah wal jamaah iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Itu yang muktabarlah, 3 itu, 4 iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Okey. Pesakit boleh memilih untuk mengikut mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar. Iaitu maknanya yang mana kita rasa lebih senang lah, kita boleh memilih
Sebab empat mazhab ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Termasuklah pandangan yang lebih memudahkan, terutamanya ketika kesulitan. Termasuklah juga pandangan yang memudahkan, iaitu selain daripada yang empat ini, tapi mazhab yang muktamad juga sekiranya dikeluarkan pandangan yang lebih memudahkan kepada pesakit untuk mendirikan solat itu, juga pesakit boleh memilih. Tiga, yang pertama, sakit yang macam mana? Iaitu pesakit yang mampu berdiri untuk solat fardu. Sakit tetapi masih boleh berdiri, mampu berdiri untuk solat fardu. Caranya hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri. Yang mampu berdiri. Hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika berasa tidak mampu berdiri ketika sedang solat, barulah boleh duduk. Maknanya tak boleh nak terus sembahyang sambil duduk sedangkan dia mampu berdiri. Jadi bagi yang mampu berdiri, hendaklah memulakan solatnya, iaitu takbiratul ihram, kemudian diikuti oleh Fatihah. Memang mampu lagi lah untuk berdiri. Maka dia hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika berasa tidak mampu berdiri ketika sedang solat, ketika sedang solat tak mampu dah berdiri, maka barulah boleh solat dengan dalam keadaan duduk. Bolehlah dia duduk. Okey. Justeru itu, kalaulah yang masih mampu berdiri ketika memulakan solat, justru itu tidak boleh memulakan solat dalam keadaan duduk. Dia terus, sedangkan berdiri masih mampu, masih balik lagi, maka tak boleh dia nak mulakan solat terus dalam keadaan duduk. Tak boleh. Bagi yang mampu berdirilah, yang mampu berdiri, walaupun seketika, walaupun sekadar untuk membaca Fatihah, niat takbiratul ihram dan membaca Fatihah saja pun, dia hendaklah memulakan solat itu dengan berdiri dahulu. Kemudianlah rasa selepas rakaat tu dah rasa tak mampu dah, ataupun selepas sujud yang dah rasa tak mampu dah, barulah dia boleh meneruskan dalam keadaan duduk. Solat sunat boleh dilakukan secara duduk, walaupun bagi yang mampu berdiri. Namun pahalanya hanya separuh daripada pahala solat berdiri lah. Solat sunat. Solat sunat tak nanti sakit tak sakit, boleh. Nak sembahyang masa duduk. Umpamanya kita pergi tarawih. Dah banyak rakaat dah ni, rasa dah erak dah. Biar imam beri, kita boleh ikut dengan keadaan duduk. Kita boleh dirikan dalam keadaan duduk sebab solat sunat. Solat sunat sama ada tak uzur pun boleh dilakukan dalam keadaan duduk kalau kita nak. Tetapi bagi yang sihat, melakukan solat sunat dalam keadaan duduk, maka solatnya adalah sah, tetapi pahalanya hanya separuh daripada pahala solat berdiri. Jadi maknanya tak ada masalah lah kalau
dalam kita solat tarawih tu, orang di sebelah kita mulanya berdiri, kemudian setelah habis 8 rakaat dia sembahyang dengan duduk pula, sedangkan dia sihat, tidak ada masalah, sah, boleh dilakukan sebab solat sunat. Tapi pahalanya lah pula yang kurang. Dapat separuh sahaja daripada sembahyang berdiri. Tapi berlainan pula kalau sembahyang fardu dalam keadaan duduk, bagi mereka yang tidak mampu berdiri, walaupun duduk tapi kerana tidak mampu, pahalanya adalah penuh. Janganlah pula kita nak menyusahkan pula, Allah pada ruginya aku. Duduk sembahyang fardu dalam keadaan duduk, dengar ustaz kata, kalau sembahyang belah duduk ni pahalanya separuh. Itu tidak termasuk dalam bahagian mereka yang mendirikan solat fardu kerana uzur. Sembahyang dalam keadaan duduk disebabkan kerana uzur, maka pahalanya penuh seperti sembahyang sambil berdiri juga. 4. Pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri. Artinya pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri. Umpamanya macam tadi kita ambil yang pertama tadi. Mula-mula dia takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah dan ayat dalam keadaan berdiri. Rakaat dan sujud. Bila sujud nak bangun untuk rakaat yang kedua tak mampu dah, maka dia teruskanlah rakaat yang kedua dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Tetapi bila habis satu rakaat dalam keadaan duduk, rasa gagah balik, rasa boleh bangun balik, rasa boleh berdiri balik. Jadi dia kata, jika berasa mampu, pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri, mulanya tak mampu berdiri dah. Jika berasa mampu setelah itu, ketika masih dalam solat, maka bagaimana caranya? Hendaklah kembali solat berdiri. Hendaklah kembali solat berdiri. Sambunglah, mulakanlah rakaat kedua ke ketiga ke, rasa dah mampu dah, hendaklah berdiri kembali. Dan tidak boleh berterusan solat duduk. Sebab apa? Sebab rasa mampu dah untuk berdiri kembali. Jadi pada kesimpulan kita nampak solat duduk ni hanyalah dibolehkan bagi yang tidak mampu untuk berdiri. Jadi dalam keadaan begini terbahagi pula kepada dua, iaitu setengahnya berdiri, boleh teruskan, kemudian pada rakaat habis satu rakaat sudah sujud yang kedua tak dapat nak bangun, teruskanlah dengan solat duduk. Rasakan memanglah sampai 4 rakaat yang kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat pun rasa tak mampu nak bangun, teruskanlah. Tetapi sekiranya pada rakaat yang pertama berdiri, kemudian setelah sujud kedua rakaat pertama terasa tak boleh bangun, teruskanlah dengan keadaan duduk. Kemudian habis rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, masuk rakaat yang keempat rasa ringan pula, boleh bangun pula, maka hendaklah dia bangun semula. Dengan teruskan dengan duduk, sebab dah rasa mampu dah, maka hendaklah dia bangun semula, tunaikanlah rakaat yang keempat dalam keadaan berdiri. Jadi ada dua keadaan dah duduk ni, yang pada mulanya berdiri, kemudian habis satu rakaat terasa tak boleh nak bangun dah, teruskanlah berdiri sampai rakaat kedua pun. Untuk rakaat ketiga rasa tak boleh nak berdiri lagi, habis rakaat ketiga
masuk rakaat yang keempat pun rasa tak boleh berdiri, tamatkanlah solat itu dalam keadaan duduk yang seterusnya lah. Tapi seandainya yang kedua pula dalam rakaat yang pertama duduk, berdiri, kemudian rakaat yang kedua rasa tak boleh, teruskan dengan duduk. Rakaat yang ketiga pun rasa tak boleh juga nak bangkit, teruskan dengan duduk. Kemudian bila rakaat yang keempat rasanya boleh bangun kembali, rasa boleh bangun kembali, maka hendaklah dia tunaikan rakaat yang keempat itu dalam keadaan berdiri pula. Jadi kalau begini keadaannya, apa yang sepatut dilakukan iaitu bagi orang yang uzur ini, kalau sembahyang berjemaah untuk tidak menyusahkan orang, maka hendaklah dia ambil tempat di bahagian tepi lah. Dekat dengan jendela ke, dekat dengan dinding ke, untuk senang bergantung. Untuk senang bergantung. Kalau ambil tengah, jadi menyusahkan orang kiri, menyusahkanlah jemaah yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanannya. Begitulah juga yang sembahyang atas kerusi pun, sebalik-balik semeloknya dia ambil di bahagian tepi barisan lah, tepi saf, supaya tidak menyusahkan orang yang di sebelahnya. Habis. Kelima, pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rokok seperti biasa, hendaklah berdiri sebelum rokok. Jadi sebagaimana kita tengok sekarang lah, hak semayang atas kursi lah ni. Tak. Pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rokok. Artinya, kalau duduk congok, nak bikah bangun tu, tak jadi, maknanya hak duduk atas kursi lah ni tak? Hak duduk atas kursi lah ni. Pesakit yang solat duduk, tapi mampu berdiri untuk rokok. Artinya dia solat duduk terus ke, ada dua, sama ada berdiri dahulu kemudian habis qiyam, habis Fatihah, rakaat masih dalam keadaan berdiri, kemudian duduk antara dua sujud, tak boleh dah nak berdiri, duduk di atas kerusi. Jadi itu pesakit yang solat duduk tapi mampu berdiri untuk rakaat, berarti masa qiyamnya dia berdiri lagi, termasuklah kemudian rakaat pun dalam keadaan berdiri, kemudian apabila duduk untuk sujud, terpaksa duduk di atas kursi dah. Maka itu dinamakan pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rakaat seperti biasa. Jadi hukumnya bagaimana? Hendaklah berdiri sebelum rakaat. Caranya hendaklah berdiri sebelum rakaat, artinya macam kita nampak sahabat-sahabat kita lah yang sembahyang di atas kerusi sekarang ni. Mana dia tak boleh nak terus duduk atas kerusi. Tak boleh nak terus duduk atas kursi, dia hendaklah berdiri dahulu ketika takbiratul ihram, ketika membaca al-Fatihah, kemudian rakaat, kemudian duduk dan duduk untuk sujud, barulah dia boleh duduk di atas kerusi. Sebab dikatakan masih mampu untuk berdiri bagi qiyam dan rakaat. Pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rakaat seperti biasa. Tapi bagi rakaat boleh. Artinya maksud di sini yang sembahyangnya duduk itu ketika bermula ketika sujud lah.
Masa qiyam takbirul ihram, qiyam baca Fatihah dengan keadaan berdiri. Kursi ada dah duduk belakang ni. Standby untuk dalam keadaan sujud. Kemudian rakaat. I'tidal, kemudian sujud. Sujud tu baru tak boleh nak turun sujud ke bawah. Kalau turun tak boleh nak bangun dah. Maka barulah dia duduk atas kerusi, sujud dalam keadaan duduk di atas kerusi. Kemudian antara dua sujud dan sujud, kemudian untuk rakaat yang kedua mampu berdiri lagi, kena berdiri semula. Duduknya lah ketika untuk sujud dan duduk dalam duduk antara dua sujud, dan juga ketika tahiyat. Tidak ada. Itu maksud pesakit yang solat duduk mampu berdiri untuk rakaat seperti biasa. Artinya dia bukan duduk terus ni, berdiri dulu sampailah kepada rakaat. Hendaklah berdiri sebelum rakaat. Itu maksud dia kata hendaklah berdiri sebelum rakaat. Artinya ketika qiyam, kita baca Fatihah, hendaklah berdiri. Kemudian rakaat, kemudian barulah duduk ketika sujud. Jadi dalam orang yang dalam keadaan begini, hak semayang ni, ketika sujud duduk dalam keadaan rakaat, dalam keadaan sujud duduk di atas kerusi. Jadi tak perlu turun sujud ke lantai. Sebab berkata ijma' ulama Mesir kata tak payahlah turun. Allah potong tebang. Sebab apa dia tu? Untuk mengelakkan daripada jatuh. Mengelakkan daripada jatuh, maka dibolehkanlah dia sujud duduk di atas kerusi. Kerana kalau jatuh itu adalah lebih bahaya. Kerana kalau jatuh itu lebih bahaya. Maka takwil kita untuk sujud itu tak apalah, tak sujud dengan keadaan duduk di atas kerusi. Yang keenam, pesakit yang solat duduk, sama ada duduk di atas kerusi. Duduk ada beberapa cara. Pesakit yang solat duduk sama ada di atas kerusi atau seumpamanya lah. Seumpama kursi atas meja baku ke, meja kecil ke, tak, ataupun bira katil ke, itu seumpamanya. Pesakit yang solat duduk sama ada di atas katil, di atas kerusi atau seumpamanya, ataupun duduk di atas lantai. Duduk semayang sambil duduk di atas lantai, duduk juga. Duduk di atas kursi pun dikatakan solat duduk juga. Solat duduk. Dan mampu sujud di atas lantai tempat solat. Tapi mampu sujud di atas lantai tempat solat, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Okey. Pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi, di atas kursi, atau seumpamanya, iaitu mula-mula qiyam, kemudian rakaat, kemudian sujud. Pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi atau seumpamanya, atau di atas lantai, ataupun semayang duduk, duduk bersimpuh lah cakap kampung kita ni, duduk atas lantai terus, dan mampu sujud, mampu sujud di atas lantai tempat solat. Ni kalau hak semayang duduk atas lantai tak ada masalah lah, memanglah.
hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak ada sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Ini kemudian barulah kita kembali kepada hak sebut tadi, iaitu mengikut ijma' ulama Mesir. Maknanya walaupun rasa dia kata tadi kan, dia kata justru itu tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Iaitu pesakit yang solat duduk sama ada di atas kerusi atau seumpamanya, atau di atas lantai dan mampu sujud di atas lantai tempat solat, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak madasi sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Kena sujud dari kena jatuh, kena tersentuh di tempat di lantai juga. Tetapi ulama Mesir, ijma' ulama Mesir kata, kalau keadaan begini tak payahlah turun, sujud ke lantai juga hak duk atas kursi tu, tak payahlah turun sujud ke lantai, sebab untuk mengelakkan daripada jatuh. Sebab orang tak orak dah, tak orak dah. Kalau gagah tak akan nak semayang duduk atas kursi. Jadi dalam ayat asalnya kena sujud ke lantai juga tak. Terlalu payahlah. Boleh sujud, nak bangun pun tak boleh pula. Bolehlah turun sujud, tapi tak boleh nak bangun semula. Jadi itulah ijma' ulama Mesir mengatakan tak payahlah turun kalau dalam keadaan begini, untuk mengelak daripada jatuh. Kerana jatuh itu lebih bahaya. Kerana jatuh itu lebih bahaya daripada boleh solat atas kursi sampailah pada kena solat terlentang pula dah lah. Disebabkan jatuh. Difaham diri tak? Boleh tak? Kemudian yang ketujuh, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat. Ni hak berat lagi sikit lagi ni. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai, tak mampulah nak sujud di atas lantai seperti biasa, seperti tak sakit. Maksudnya pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat dan mampu solat berdiri, tapi berdiri mampu, hendaklah solat berdiri. Dia hendaklah solat berdiri dahululah. Berdiri boleh. Maka kalau berdiri boleh, hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Dan tidak boleh solat duduk menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, sakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, tapi mampu solat berdiri, hendaklah memulakan solat dengan berdirilah. Tidak boleh solat duduk. Menurut mazhab Syafi'i tak bolehlah nak terus duduk, nak mulakan solat dengan terus duduk. Di atas kursi akad takbiratul ihram, sedangkan berdiri mampu, maka hendaklah berdiri. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh nak terus duduk di atas kerusi. Tidak boleh solat duduk menurut mazhab Syafi'i. Namun dia kata menurut mazhab Hanafi, menurut ada lagi. Namun menurut mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat gugur daripadanya kewajipan berdiri dan boleh memulakan solat dalam keadaan duduk. Jadi ada pilihan lah. Sama ada kalau nak ikut mazhab Syafi'i tak boleh mampu berdiri, mesti kena berdiri dahulu. Tapi rakaat kemudian sujud barulah duduk.
di atas kerusi. Tetapi bagi mazhab Hanafi, namun menurut mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, gugur daripadanya. Gugur daripadanya kewajipan berdiri. Tak payah berdirilah maksudnya. Tidak mesti berdiri dan boleh memulakan solat dalam keadaan duduk. Walaupun boleh berdiri, tapi cuma nak sujud tak boleh. Bagi mazhab Syafi'i tak boleh, kena berdiri juga. Tapi mazhab Hanafi boleh. Gugur daripadanya kewajipan berdiri, boleh memulakan solat dalam keadaan duduk. Jadi ada pilihanlah di situ. Ada pilihanlah di situ. Maknanya kita bahagian tak berdiri ni terus duduk, ambil mengikut mazhab Hanafi. Mana Haji Alim? Jelas Melaka? Okey. Lapan, pesakit yang tidak mampu solat berdiri boleh solat duduk. Artinya nak berdiri pun, maksud di sini yang ke-8 ni hak berat lagi lah. Nak berdiri tak pun tak boleh, maka teruslah dengan duduk maksudnya. Sakit lebih berat lagi ni. Pesakit yang tidak mampu solat berdiri, artinya nak berdiri tak boleh dah. Berat. Maknanya bolehnya duduk saja. Pesakit yang tidak mampu solat berdiri boleh solat duduk. Artinya terus boleh duduk lah. Boleh duduk terus memulakan solatnya dengan duduk. Jika tidak mampu solat duduk, boleh solat mengiring. Artinya duduk tak boleh, maka boleh solat mengiring. Jika tidak mampu solat mengiring, bolehlah solat melentang. Nak bagi tahu bahawasanya selagi akal berfungsi, solat tidak boleh ditinggalkan. Tak boleh berdiri dengan duduk, tak boleh duduk dengan mengiring, tak boleh mengiring melentang tak. Itu hukum hasalah. Tapi kalau nak ikut kira, mengiring ni payah tak? Solat belang mengiring ni payah tak? Senang melentang pula tak? Senang melentang juga. Tetapi kenapakah diletakkan juga mengiring yang ketiga ni? Sebab kalau mengiring, muka dan dada menghadap kiblat. Muka dan dada menghadap kiblat. Kalau terlentang, muka dan dada menghadap ke atas lah. Tapi maknanya dalam keadaan begitu, dah kalaulah mengiring ni lebih utama daripada melentang. Tapi dah kalaulah semayang dalam keadaan mengiring ni, nak rokok pada apa tu, menyebabkan sakit pula dah. Bila sakit menyebabkan hilang khusyuk, menyebabkan hilang khusyuk, maka melentanglah lebih selesa. Mengiring, kita akan ada ni kemudiannya. Akan ada. Dia rakyat ni hak satu persatu turut tam sakit dulu. Ya, mengiring atas kursi pun akan ada. Tapi maknanya kalau rokok tu seboleh-bolehnya biarlah
pada tu samereh ngelutuk. Saat ni kata atas kursi lah. Nantilah dulu nak rayak. Masa rokok tu tunduknya paling kurang kepala kita sama tang kepala lutut. Atau lebih sikit. Kemudian masa sujud biar lebih lagi ke depan. Gitu. Ada beza lah. Maknanya masa rokok tu paling kurang kepala sama arah dengan kepala lutut tunduknya. Kemudian bila rokok ke depan sikit lagi. Lebih ke depan sikit lagi lah. Itu bezanya. Okey. Kita akan temu ni. Satu persatu dia akan bagi tahu. Nombor 9. Rukun pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa boleh dilakukan dengan isyarat badan. Seperti menundukkan badan untuk rukuk dan sujud. Jika tidak mampu lakukan dengan isyarat badan, boleh lakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat kepala, bolehlah dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat mata, boleh lakukan solat di dalam hati. Ini dia ambil nombor 9 ni sebagai kesimpulan lah dalam keadaan sakit-sakit yang berbagai keadaan. Iaitu dia kata rukun pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa. Maknanya duduk nyanda. Duduk nyanda aja Ali. Tak seperti biasalah, nak berdiri pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh dah. Duduk menyandalah. Menyanda. Macam kalau katil hospital kan dia buat tegak sikit alik belakang tu, naik sikit. Kalau kita rumah tak ada katil pun lapiklah batal 2 butir di belakang tu. Ini kesimpulan hak yang sakit berat. Rukun pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa, berarti bolehlah dilakukan dengan isyarat badan. Seperti menundukkan badan untuk rukuk dan sujud. Mana tunduk sikit, kemudian sujud depan sikit, duduk congoklah ni atas katil ni. Okey. Jika tidak mampu lakukan dengan isyarat badan, tak boleh juga. Sakit berat dah, berat sangat. Nak gerak tubuh tak boleh dah maksudnya. Nak gerak tubuh tak boleh dah. Bolehlah dilakukan dengan isyarat kepala. Kepala sajalah main pandang duduk senang gitu. Masa qiyam kepala tegak. Masa rakaat tunduk sikit. Sami Allah tegak balik. Sujud tunduk labuh sikit. Kalau tubuh dah gerak dah juga, kepala pula main peranan pergerakan qiyam, rakaat dan sujud. Boleh? Ya? Okey. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat badan, boleh lakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat kepala, kepala pun tak boleh nak gerak dah. Tapi ingatan ada. Semayang tak boleh nak tinggal. Wajib kena semayang juga. Untuk masih berfungsi. Jika tidak mampu lakukan dengan isyarat kepala, bolehlah dilakukan dengan isyarat mata. Mata boleh gerak lagi lah, boleh celak, boleh buat kuyu, boleh pejam. Jadi dia tentang gitulah maknanya. Dak tu dah ni, tubuh pun dak lapik dah, terletam tu dah. Maka qiyamnya celak mata luar. Rakaat sepik sikit mata. Sujud pejam mata. Masih boleh lagi. Begitulah. Sebab solat
selagi ada ingatan tak boleh tinggal. Mata pun tak boleh nak gerak dah. Zaman dulu sakit berat sungguh rok. Tak celak mata 10 hari dah tak celak mata kalau zaman dulu. Jadi mata pun tak gerak juga nak celak. Panggil nyau, ingat dak mak ingat. Ingat. Jadi maka baca boleh baca boleh. Jadi isyaratnya rakaat dan sujud dengan hatilah. Dalam hatilah buat bayangannya. Puasa sembahyang wajib tetap kena sembahyang. Ini hak kesimpulan nombor 9 ni. Kesimpulan dalam keadaan sakit mengikut turut tang lah. Yang pertama tidak boleh lakukan seperti biasa, dilakukan dengan isyarat badan. Iaitu boleh duk cengok nyanda dah ni. Cengok nyanda dah ni. Maka caranya pergerakan rakaat dan sujud dengan isyarat badan. Iaitu rakaat tegak daripada nyanda gitu naik sikit. Kemudian sujud tunduk sikit. Dan kemudian dengan tubuh tak boleh dah juga. Maka kepala lah pula membantu peranan. Duduk. Duduk nyanda. Tubuh tak nak gerak dah. Kepala je boleh tegak. Tunduk, tegak, tunduk, tegak. Kepala lah menjadi isyarat. Qiyam, rakaat dan sujud. Kemudian habis penghabisan pula tak boleh dah. Nak duduk nyanda pun tak boleh dah, kena duduk terletang terus dah. Maka mata lah pula, kelopak mata lah pula menjadi isyarat pergerakan sembahyang. Habis-habis tak celak mata dah. Macam tak celak mata dah seminggu dah tak celak mata. Ingat. Bila ingat wajib kena sembahyang lah. Maka hatilah pula memain peranannya. Okay. Jadi barulah kita tengok muka surat 54, baru dia tunjuk contoh panduan solat. Tadi dia bagi ayat baru, ni bagi gambar lah pula. Tunjuk gambar. Bagaimanakah nak mendirikan solat. Contoh panduan solat kepada pesakit lah ni. Dengan tunjuk gambar. Yang pertama, hak mampu berdiri. Yang pertama, mampu berdiri. Jumpa Haji Aling? Okey. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa. Berdiri boleh, nak rakaat seperti biasa tak boleh, nak sujud seperti biasa tak boleh lah. Kalau rakaat sujud boleh seperti biasa, mampulah tak sebagaimana biasa dah. Tak dalam masalah pesakit ni, pesakit ni. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi rakaat tak boleh, sujud taat tetapi tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa. Artinya berdiri saja, rakaat pun tak boleh, terpaksa kena duduk atas kursi dah rakaat pun. Tadi dia terang kalau rakaat boleh lagi, kena rakaat juga. Sujud tu barulah duduk atas kerusi. Ni hak berat sikit lagi ni. Diri je boleh, rakaat tak boleh dah kalau tak duduk jadi nak menyembang. Nak sembang. Cuma rakaat dia nak sembang, rebah. Dah? Berat sikit ni. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa, cara solat tengok gambar. Tengok gambar jadi cara solat dia tu. Mula gambarkan
mulakan solat dalam keadaan berdiri. Berdiri tegak gambar tu. Mulakan solat dalam keadaan berdiri dan baca Al-Fatihah. Selepas takbiratul ihram baca Fatihah lah, bagaimana biasa. Biarlah kita baca juga tebang-tebang potostel bawah hitam ni. Apa itu? Bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, umpamanya solatnya tidak sah. Ni makluman bagi yang mampu solat berdiri, yang mampu solat fardu, dah solat sunat tak ada masalah. Yang mampu solat solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, maknanya terus duduk, sedangkan berdiri boleh, terus di atas kursi. Bagaimana? Bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, umpamanya solatnya tidak sah. Ada juga ni hak gini lah, terus duduk. Ada jalan malah ada mari bawa kursi. Bawa kursi malah ada bawa kursi meduk dalam bahasa, terus duduk. Sebab apa tu? Sebab tak belajar lah. Tengok orang buat getek. Sedangkan kalau kita boleh berdiri ni, kalau terus duduk, solatnya terus duduk atas kursi, solatnya tidak sah. Itu nak pegang tu, kena pegang tu. Bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, tak berdiri, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, terus duduk, umpamanya solatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sebab apa tak sah? Sebab dalam mazhab Syafi'i, kerana berdiri ialah salah satu rukun solat bagi yang mampu. Jadi rukun 13 lah. Yang pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga baca Fatihah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau boleh berdiri tak berdiri, solatnya tidak sah. Sebab berdiri merupakan salah satu daripada rukun solat sembahyang. Habis ada lagi hak bagi tawar ni. Namun menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, gugur daripadanya kewajipan berdiri, dan solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Ada lagi. Tapi kalau hak tahulah tak. Kalau tidak tahu pakai ikut orang. Sedangkan kita mazhab Syafi'i ni tak tahu pun Hanafi boleh, tapi pakai duduk je, tak sah lah. Tapi kalau kita belajar, kita kata ikut Syafi'i, ikut Hanafi lah aku ni. Tak payah qiyam ikut mazhab Hanafi. Boleh lah. Ya. Kena tahulah. Tapi mungkin hak buat ramai tu ngikut je. Dia tengok orang buat, dia buat. Okey, kita balik kepada ayat yang baru. Cara solat, setang gambar tu. 1, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Ni apa sakit dah ni. Dan baca Al-Fatihah setelah bertakbiratul ihram, baca Fatihah. Kemudian yang kedua kita tengok, kemudian rakaat. Dalam keadaan berdiri juga ni masih boleh lagi berdiri. Rakaat pun kena dalam keadaan berdiri juga, tak boleh nak duduk lagi. Kemudian rakaat dengan menundukkan badan,
sehingga dua tapak tangan boleh mencapai ke lutut. Kalau tak boleh pun tak sampai dah nak rokok betul-betul, kena rokok separuh je. Jika tidak mampu, lakukanlah ikut kemampuan lah. Tangan tak sampai ke paha pun, tapi boleh rokok, tak rebah lagi, kena rokok sambil berdiri juga. Boleh dah? Kemudian nombor 3, tengok gambar dia. Tu kita tengok gambar dia dah rokok dia, tangan tak sampai lutut dah, mengikut sekadar kemampuan. Tapi kena lagi dalam keadaan berdiri, dah mampu berdiri. 3, setelah rokok kembali i'tidal, beri tegak semula dah, dengan berdiri tegak. Lepas i'tidal, sujud lah kan. Nombor 4, setelah itu duduk. Barulah boleh duduk. Hak sujud tu barulah boleh duduk. Setelah itu duduk, sama ada di atas lantai. Sembahyang hak duduk berdiri atas lantai, tempat solat, atau di atas kerusi. Jadi masa sujud tu lah baru boleh duduk. Yang masih mampu berdiri tu. Sama ada duduk atas lantai atau atas kerusi, atau seumpamanya lah, atas meja kecil ke, atau birak katil ke. Jadi masa sujud tu barulah duduk. Kesimpulannya, setelah itu duduk sama ada di atas lantai tempat solat atau di atas kerusi atau seumpamanya. Dan sujud itu pula bagaimana caranya? Dengan menundukkan badan serta menghapirkan dahi seumpamanya di tempat sujud. Kalau siapa tak siapa pun kena sujud juga. Walaupun hapir nak cicah pun tak apa dah lah. Tapi sujud itu buat itu keadaannya lebih rendah daripada keadaan rokok lah. Kalau ada nak sujud betul tak boleh juga, tapi nak tunduk sampai sekali lagi nak cecah dengan latar tu boleh. Buat sekadar tu lah. Gitu. Setelah itu duduk sama ada di atas lantai tempat solat atau di atas kerusi atau seumpamanya. Dan sujud, dia kata lagu mana sujud itu? Dengan menundukkan badan, serta menghapirkan dahi seumpamanya ke tempat sujud. Menghapirkan, tak mesti cicah lah, setakat yang mampu lah. Maknanya jekal ke lagi, 2 jekal ke lagi pun setakat sekadar yang boleh. Berapa rendah kita tu tunduk. Tengok nombor 5. Setelah sujud, i'tidal kan tak? Setelah sujud, tegakkan kembali badan untuk duduk antara 2 sujud. Setelah sujud i'tidal, i'tidal. Setelah sujud, tegak kembali badan untuk duduk di antara 2 sujud. Duduk bagi yang duduk dan berdiri bagi yang berdiri. Apa maksudnya? Maksudnya kalau hak semayang belah duduk tu dia tegak badan dalam keadaan duduk lah. Tak. Kalau hak boleh berdiri, berdirilah semula dalam keadaan berdiri. Setelah sujud, tegakkan kembali badan untuk duduk di antara 2 sujud. Iaitu duduk bagi yang semayang belah duduk dan berdiri bagi yang berdiri. Kemudian sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama. Iaitu seperti sujud yang pertama, iaitu sekadar yang termampu lah, habis rendah setara mana boleh tunduk muka dia tadi. Enam, setelah selesai sujud yang kedua, tegakkan kembali badan. Ni hak memang atas duduk ni. Dan berdiri untuk rakaat seterusnya.
Setelah selesai sujud yang kedua, tegakkan kembali badan dan berdiri. Bagi yang boleh berdiri balik macam hak mula-mula tu. Berdiri untuk rakaat sunnah. Begitulah dilakukan pada setiap rakaat. Maknanya kalau rakaat boleh rakaat tak payah duduk, jangan duduk lagi. Sujud baru tak boleh, barulah boleh duduk di atas kerusi. Nombor 7. Jika tidak mampu rakaat dan sujud dengan menundukkan badan, hendaklah dilakukan dengan isyarat kepala. Hak ni hak semayang terletang dah pula ni. Duk terletang atas katil tak. Jika tidak mampu rakaat dan sujud dengan menundukkan badan, hendaklah dilakukannya dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu juga, hendaklah dilakukan dengan isyarat mata. Hak kesimpulan tadilah. 8. Lakukan tasyahud dalam keadaan duduk jika mampulah. Niat sembahyang belah duduk. Sesungguhnya ucapkan salam setelah selesai tasyahud akhir. Sunat dipalingkan muka ke kanan ketika salam pertama dan ke kiri ketika salam kedua. Habislah. Yang ketiga, pesakit yang mampu solat berdiri dan mampu rakaat tapi tidak mampu sujud seperti biasa. Minggu depan pula lah kita tengok. Mengikut keadaan sakit lah. Pasal semayang wajib kena sembahyang. Okey, kita sambung semulalah kitab Kashful Ghaibiyah. Habis dah abang Rajab sabar Ramadan tamat dah. Kita balik semula kepada kitab yang kedua, kitab Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah, buka muka surat 60. Nak jap. Aduh. Buka surat 59. Muka surat 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baris 16 daripada bawah. Telah berkata Alamatus Suja'i. Muka surat 59 baris 16 daripada bawah. Iaitu kita berhenti dulu pada 26 hari bulan 2. Lepas tu masuk Rajab Sa'ban. Kita berhenti kitab ni baca kelebihan Rajab Sa'ban dan Ramadan. Ni di dalam bahagian turunnya Dajjal. Berkata Alamatus Suja'i, iaitu ada menyatakan Dajjal tu ada dah, cuma nak tunggu masa sajalah untuk dikeluarkan bila dunia ni hampir dengan kiamat. Berkata Alamah Suja'i, jumpa tak? Jumpa belaka? Jumpa Ada kitab
tak ada mereka diam dak. Berkata Alamatus Suja'i, dan tersebut di dalam Angkramani, dan kita Angkramani bahwasanya Nabi SAW hanya bersabda Nabi telah bersabda, Nabi kata jika ada ia Dajjal, iaitu hak sebelum tu daripada tentang seorang budak tu. Seorang budak tu yang Nabi suruh mucak, dia sebut duh asak. Sehingga sekarang Sayyidina Umar kata nak bunuh. Berkata Sayyidina Umar, dua baris atas lagi, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adakah aku bunuh dia ya Rasulullah? Biar aku, boleh tak aku bunuh ni budak ni? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal oleh makan dia. Tak sah caralah. Maksud kita tak? Jika ada ia Dajjal, sekiranya budak ni memang dah dia ini adalah Dajjal yang akan dikeluarkan pada akhir zaman, maka tiada dapat mengerasi oleh engkau. Mu tak mampu nak bunuh dia Umar. Salah kata tak? Tak mampu atasnya. Dan jika tiada ia Dajjal, tetapi kalau dia ni bukanlah Dajjal yang akan turunkan akhir zaman, maka tiada kebajikan bagi engkau pada membunuhkan dia. Tak ada kebajikan membunuh dia. Tak. Telah berkata Alamatus Suja'i, dan tersebut dalam Angkramani bahwasanya Nabi SAW hanya sungguhnya lah ni maksudnya, bukan hanya sekadar, dak sungguhnya bersabda ia, jika ada ia Dajjal, seandainya budak tak didajjal, dari kerana bahwasanya pada ketika demikian itu tiada ada ia wadah baginya pekerjaannya. Kalaulah sekiranya budak tu sungguh yang akan menjadi Dajjal pada akhir zaman, pada masa itu tak sahih lagi pekerjaannya, dia tidak laku lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Dajjal. Dapat sahih, dapat mencapai orang, tak wadah juga, wadah ni tak nyata juga. Dan tersebut dalam Qastalani bahwasanya laki-laki ini berkahwin. Dalam budak tadi tu bila dewasa dia berkahwin dan diperanakkan baginya, juga dapat anak, masuk ia akan Mekah dan Madinah, Islam ia, lepas tu dia pun menganut agama Islam, dan mati ia padahal Muslim dengan lataif. Artinya maka ia bukan Dajjal. Yang disangkakan budak ni bukanlah Dajjal. Yang lagi akan datang iaitu bukanlah Dajjal, yang lagi akan datang akhir zaman. Kalau Dajjal masa foto degi masa tu, dia tu bukan Dajjal lah yang akan turun pada akhir zaman. Kemudian mendoa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Taala. Lepas pada tu baginda pun doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Sayyidina Umar nak bunuh Rasulullah tak bagilah, bahawa diangkatkan ia akan dia daripada negeri Hijaz, supaya dikeluarkanlah budak ni daripada negeri Hijaz, kawasan Mekah lah. Maka mengangkatkan ia akan dia kepada satu pulau. Maka Allah SWT pun menghantarlah budak itu tadi kepada sebuah pulau daripada segala pulau laut. Pulau mana daripada laut tak tahulah, tapi diangkatkan kepada satu pulau hingga sampai waktu keluarnya, hingga sampailah pada
Duduklah dia di pulau tu, di tengah lautan itu, sampailah kepada waktu dia akan dikeluarkan untuk menandakan dunia ni akhir zaman lah. Dan menunjukkan ia bagi demikian itu barang yang diriwayat dari Fatimah binti Qais menunjukkan bahawasanya budak itu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah pulau dan lautan sebagaimana yang diceritakan daripada Fatimah binti Qais, berkata ia bahawa Tamim al-Ladari bercerita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang yang bernama Tamim al-Ladari bercerita memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tamim al-Ladari ni nama oranglah, mengendera ia akan kapal yang berlayar pada laut serta 30 laki-laki daripada ahli Syam. Kata Tamim al-Ladari, dia telah naik berlayar dengan kapal. Kapal dulu bukan kapal ada enjin tau. Dan dalam kapal itu bersama dengan dia 30 orang laki-laki daripada ahli Syam. Ahli Syam sekarang orang Suria lah. Bersamanya dalam kapal itu 30 orang laki-laki Suria. Di dalam perjalanan daripada orang yang terpotong anggota dan juzam, iaitu di antara puak-puak laki-laki itu pula ialah iaitu golongan yang kena sakit pecah belah tu. Daripada anggota yang terpotong anggotanya kan, kalau hak kena jari, putus jari, penyakit sopok tak. Begitulah. Jadi dia pergi ke laut ni untuk main air masin lah. Pada masa tu obat dia penyakit penyakit sopok ni, makna hak ilmu negeri Arab pada masa tu mandi air masin lah. Tu duduk main dan laut tu selama 30 hari, bermain dengan mereka itu oleh ombak selama 1 bulan dan laut itu. Maka mendiami oleh mereka itu kepada jazirah. Jadi kemudiannya sampailah dia Tamim al-Ladari bersama dengan puak-puak ahli orang Syam tadi, sampailah kepada sebuah pulau. Bila sampai di pulau itu, maka masuk mereka itu padanya. Turunlah, dah sampai darat. Turunlah, naik ke pulau itu. Bila naik, sampai dia naik di tepi pulau lah, maknanya pulau kan bukit tak. Maka berjumpa akan mereka itu oleh binatang sangat banyak bulunya. Tak kenal oleh mereka itu hadapan belakang. Bila naik sampai pulau, bertemulah dengan satu binatang yang sangat banyak bulu, penuh bulu. Tak tahu mana depan mana belakang, bulu penuh muka, maknanya tak ada nampak mata apa bulu belaka. Yang nampaknya tubuh berbulu semua, tak tahu mana depan mana belakang. Tiada kenal lah oleh mereka hadapannya daripada belakangnya sebab banyak bulunya. Lalu berkata mereka itu, lalu pok-pok ni lah, pok-pok orang Syria ni, hak Tamim al-Ladari ni, katalah pada binatang itu, ajib engkau, apa engkau ini? Heranlah aku tengokmu ni. Apa kamu ni? Binatang ke apa? Tak tahu muka, tak tahu rupa, bulu penuh. Daripada kepala sampailah kaki, dibaluti oleh bulu sepenuh-penuhnya. Berkata ia, lalu jawablah binatang bulu penuh tadi, aku jasasah. Kalau nak kena aku adalah jasasah. Bila binatang tu jawab, boleh cakap, berkata mereka itu, puak-puak Arab tadi pun katalah pula, khabarkan olehmu akan kami. Dah cerita gak
Coba ceritalah tentang kamu ni, siapa tak boleh nak tengok apa bulu penuh ni, coba ceritalah kamu ni apa jenis, kamu binatang ke apa ke, makna gitulah. Bak rupa pun tak nampak, tapi boleh cakap, coba ceritalah tentang dirimu, nak tahu, gitu. Lalu jawablah hak bulu penuh tak ni. Tiada aku mengkhabar akan kamu, aku tak mahu cakap, tak mahu beritahu apa pun pada kamu. Tetapi kata binatang hak bulu penuh tak ni, pergi oleh kamu akan searang pada ponok ini, menaiklah, kamu pergi kepada ponok tu, iaitu tempat betapa orang Yahudi lah. Kamu pergilah sana, atas ada tempat pertapaan orang Yahudi, ada ponok di sana, itu ponok artinya tempat tapa orang Yahudi. Maka bahawasanya kepadanya melihat akan kamu, di sanalah dia kata, bahawasanya kepadanya melihat akan kamu itu dengan terlebih rindunya. Bila kamu sapa, dia akan tengok kamu dengan sangat rindulah, kata binatang tu. Pergilah ke atas sana, aku tak boleh nak cerita apa, tak boleh nak khabar apa, mau pergilah atas tu, kepada ponok tu, tempat petapaan orang Yahudi atas tu. Bila kamu lihat, maknanya dia tak akan marah pada kamu, bahkan dia rindu kepada kamu. Berkata mereka itu, maka tak kala menyebut oleh binatang itu akan seorang laki-laki, bila binatang itu sebut ada seorang laki-laki duduk dalam ponok atas tu, tempat ibadat, tempat petapaan orang Yahudi tu, terkejutlah, kami semua terkejutlah. Ada punya ada orang duduk tinggal di sini, daripadanya. Maka terkejut kami itu daripadanya, bahawa ada ia syaitan, apakah yang dimaksud dengan orang di atas tu, adakah dia syaitan? Sebab kalau manusia ni tak ada lah maknanya, ada. Dia duk main dalam laut tu 30 hari dah, tak ada terlitah apa pun satu perahu apa ke syaitan ni. Binatang tu suruh pergi tu. Berjalan kami, jadi puak-puak Arab saat ni naiklah, puak-puak Syam tak naiklah bukit tu, pulau tu, hingga masuk kami akan ponok. Sampailah kepada ponok, yakni ponok itu rumah tempat Yahudi bertapa. Nama ponok ni itu tempat orang Yahudi bertapa. Maka tiba-tiba bila kami masuk dalam ponok tu, di dalamnya itu seorang laki-laki yang amat besar. Kami nampak ada seorang laki-laki yang amat besar. Kami lihat akan dia, akan seorang makhluk. Tapi kami tengok dia seorang makhluk lah, maknanya manusia lah. Yang sangat besar, seorang makhluk. Laki-laki itu sangat besar, tapi dia adalah seorang makhluk lah. Makna rupa manusia lah, bukan binatang, bukan apa dak, bukan syaitan lah, manusia. Di dalam bersangat terikat, artinya dirantai, duduk dalam keadaan kena rantai. Nak balik pada hak takdilah, hak Nabi doa supaya Tuhan mengeluarkanlah budak hak dijangkakan di Dajjal itu keluar daripada kawasan negeri Arab, bukan. Jadi nak kait kot itulah. Besar dalam bersangat terikat, tapi tak terlepas lagi rata tu. Terlepas bila nak kiamat dah lama, barulah terlepas rata tu agaknya. Begitulah. Terikat, dihimpunkan dua tangannya kepada tekaknya. Artinya tangan duk gitu tak? Duk gitu. Dan keadaan bergarilah. Dan barang yang antara dua lututnya. Gitu, lutut naik duduk. Macam kita duk tinggung lah, naik lutut tu. Tangan paut tekak,
gari tangan, lutut kena gari juga apanya, berarti siapa kena makna tak boleh nak bergerak lah. Dua tangannya petokaknya barang antara dua lututnya hingga kepada dua mata kakinya. Artinya dibelik lutut dengan paha ni sampailah kepada buku lali, digari lah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menggarikan ni, bukan manusia. Dua mata kakinya, mata kaki buku lali lah. Rantai dengan besi. Kami kata lalu dah sampai depan orang besar saat ni, orang kena rata kena gari saat ni. Ajib engkau, heranlah. Kata puak-puak Arab ni, kami heranlah, dia kata. Siapa engkau? Siapa kamu ni? Kami heranlah, sedangkan tak ada manusia pun yang lain, tiba-tiba kamu seorang ada duduk sini tak pula ni. Dalam keadaan bergari ni. Berkata orang besar itu, lalu jawablah orang besar itu, sungguhnya kuasa kamu atas khabar akan daku. Baiklah, mau boleh tak bagi tahu akan perkara yang aku nak tanya ni. Kata orang besar tu, orang kena ngikat ni. Itu maksudnya, sungguhnya kuasa kamu atas khabar akan daku. Boleh tak bagi tahu kalau aku tanya apa-apa, maksudnya. Maka kata oleh kamu akan daku. Maka kata oleh kamu akan daku, siapa kamu? Aku nak tanya yang pertama mula, kamu ni siapa? Orang besar tanya. Apa-apa Arab Syria saat ni. Maka berkata mereka itu, lalu jawablah. Kata Hak Fatimah dia bagi tahu, dia cerita. Berkatalah puak-puak Syria itu, sekalian kami ini manusia daripada Arab. Kami ini semuanya adalah manusia daripada Arab. Mengenderai kami akan perahu bahariyah. Kami naik kapal laut lah ni, perahu bahariyah ni. Kapal laut, naik kapal laut. Maka memain dengan kami oleh ombak 1 bulan. Duk main dalam ombak tu selama 1 bulan. Duk dah kapal duk main dalam ombak selama 1 bulan. Sebab tadi kita dengarkan untuk obat sakit kusta tak, mandi apa tu. Maka kami masuk pulau ini, tiba-tiba sampailah ke pulau ini. Sampai ke pulau ini, maka kami berjumpa akan binatang yang banyak bulu. Bila naik pula, kami pun berjumpalah dengan binatang hak bulu penuh, tak tahu mana depan belakang. Maka berkata ia, lalu binatang hak banyak bulu pun bagi tahulah kepada kami, aku adalah Al-Jassasah. Aku ni Al-Jassasah. Sengaja oleh kamu kepada laki-laki, sengaja oleh kamu kepada laki-laki yang dalam ponok ini. Kamu pergilah, maksudnya dalam ponok tu adalah, kamu jumpalah dengan seorang laki-laki. Maka kami berhadap kepada engkau, inilah yang kami sapa ni, bertemu dengan kamu. Kata puak-puak laki-laki Arab tadi. Pada bersegera, maka berkata orang besar itu, lalu katalah orang besar kena rata tadi, rata daripada lutut sampai ke buku lali, tangan bergari di atas tekak apa tu. Khabarkan oleh kamu akan daku daripada pohon kurma tempat yang bernama Sinan, adakah berbuah ia? Aku nak tanyalah, mau beritahu pada aku tentang pokok kurma di satu tempat di negeri Nurah, yang bernama Sinan tu, buah ke? Adakah berbuah ia? Buah tak lagi? Ke tak buah dah lah ni? Kami kata, lalu puak-puak Arab tu jawablah
Bahkan ya buah. Buah lagi. Berkata ia. Lalu jawablah orang besar tu. Bila Pak Arab dia kata buah, tak ada masalah, buah lagi ya. Berkata ia. Lalu orang lelaki besar tu kata, ketahuilah oleh kamu bahawasanya lagi akan hampir bahawa tiada berbuah ia. Tahulah, tak lama lagi pokok kurma tu tak keluar buah dah. Tak kan? Bila nak kiamat semua makanan pokok tidak berbuah, apa air kering, binatang mati tak. Nak bagi tahu pada kamu tak lama lagi pokok ni tak akan buah dah, kata laki. Berkata ia. Lalu laki-laki besar tu kata lagi, khabarkan oleh kamu akan daku, cuba bagi tahu pada aku daripada negeri Buhairah Tabriyah. Adakah padanya air? Ada lah. Negeri Buhairah Tabriyah ni cerita ada air tak learning. Kering kontan dah. Kering kontan dah. Maka kami pun jawablah. Kami kata ia amat banyak airnya. Airnya sangat banyak. Berkata ia. Lalu lelaki besar tu katalah, ketahui oleh kamu bahawasanya airnya itu hampir bahawa hilang. Tak lama lagi dekat dah. Kata kawasannya nak menjadi kering kontang ni. Air akan tak ada setitik dah kawasan tu. Kabarkan oleh kamu akan daku daripada mata air Za'ra itu, yakni nama bagi tempat yang sedikit tumbuh-tumbuhan. Tempat mata air Za'ra, tak tahulah itu. Iaitu tempat tu, iaitu nama bagi tempat yang sedikit tumbuh-tumbuhan. Adakah pada mata air itu airnya? Ada tak lagi kawasan mata air itu keluar air? Dan adakah yang bernama bertanam-tanam zarang oleh ahlinya? Dan ada tak lagi duduk bercocok tanam? Bertanam-tanam zarang ni duduk tanam tumbuh cocok tanam lah. Oleh ahlinya, iaitu penduduk di situ. Ahlinya dengan air itu, dengan menggunakan air mata air itu. Kami kata bahkan, lalu kami jawablah pada lelaki besar itu, ia banyak air, banyak air di situ, masih banyak air. Dan ahlinya, itu penduduknya berzarak, bercocok tanam mereka itu dengan airnya. Berkata ia. Lalu orang besar itu kata lagi, khabarkan oleh kamu akan daku daripada Nabi yang amin. Apa yang berbuat ia. Dah ceritalah pada aku. Nabi yang bergelar Al-Amin tu, apa dia berbuat? Kami kata sungguhnya Rasulullah ni keluar ia daripada Mekah dan berhenti ia di Madinah. Dia telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Berkata ia, berperang akan dia oleh kaum Arab, orang Arab, iaitu Arab kafir ni. Dia berperang dengan dia. Kami kata bahkan dia pun berkata ia, orang besar tu kata, ada dah orang Arab ni perang dengan Nabi Al-Amin tu. Bahkan jejak ia memanglah banyak berlaku peperangan di antara Nabi dengan Arab musyrikin. Betapa ia berbuat dengan mereka itu. Dia perang apa yang dilakukan dengan orang Arab itu. Maka kami khabar akan dia. Lalu kami beritahulah kepada orang besar tu bahawasanya sungguhnya telah zahir ia atas orang yang mengingin ia akan dia daripada Arab. Maka tak mereka itu akan dia. Dia pun pergilah menakluki negeri yang dia takluk tu. Dan negeri yang ditakluk itu maknanya taat. Tak.
menerima ajaran Islam apa. Taat mereka itu akan dia taat dan menerima agama Islam dah. Berkata ia, kata Ramsar tu lagi, ketahui olehmu bahawa demikian itu terlebih baik mereka itu, bahawa tak oleh mereka ceritakan dia. Tengok ni bahawasanya memanglah maknanya arak-arak yang ditawan tu memanglah lebih baiklah dia taat kepada Nabi Al-Amin itu. Dan bahawa aku mengkhabar kamu. Jadi kalau gitu aku nak oyak dah siapa diri aku ni. Mungkin cerita benar jawab dah apa yang aku tanya. Mengkhabarkan kamu, dan bahawa aku mengkhabarkan kamu. Aku nak ceritalah siapa aku ni. Bahawa aku mengkhabarkan kamu daripada diriku ini, tentang diri aku ini, bahawa aku inilah Masihud Dajjal. Nak kena aku ni lah. Aku ialah Masihud Dajjal. Tapi tak boleh nak keluar lagi lah, duk kena gari lagi. Terang gari lagi. Mana ayat Dajjal tu ada dah lah, tunggu masa sajalah nak keluar. Aku ini Masihud Dajjal, hampir-hampir bahawa diizinkan bagiku pada keluar. Dekat dah ni aku nak diizinkan oleh Tuhan ni untuk keluar ni. Dekat dah. Dekat dah. Tunggu masa saja. Maka aku keluar. Bila aku keluar, bila aku diizin keluar, aku keluar, aku merata pada segala bumi. Aku round semua dunia ni. Maka tiada aku tinggal akan satu qaryah. Tak ada sebuah kampung yang tertinggal, semuanya aku raung lah, kata Dajjal ni. Malaikat aku binasakan dia dalam 40 malam. Seluruh dunia ni aku dapat raung dalam masa 40 malam saja. Malaikat Mekah dan Madinah, kecuali Mekah dan Madinah saja aku tak dapat nak masuk. Maka bermula keduanya itu ditegahkan keduanya atasku. Sebab keduanya Tuhan yang menegahnya, tak boleh aku ni tak boleh masuk. Mekah dan Madinah. Intaha. Hinggalah kesudahannya. Syahadan adalah segala Islam itu sangatlah susah dalam kesakitan bahaya Dajjal. Bila keluar Dajjal, cerita ni mana segala umat Islam akan dalam keadaan susah lah. Sangatlah susah dalam kesakitannya. Sakit bukan sakit nyakit, sakit hidup lah, kehidup yang penuh dengan tak ada makanannya, dengan apa. Daripada bahaya Dajjal, sakit kerana bahaya Dajjal, dengan kesakitan yang amat sangat, terlalulah menderitanya, maksudnya hidup umat Islam pada masa itu. Bila turun Dajjal raung seluruh dunia ni. Makan dan kan makanan pun tak ada, air pun kering dak. Semuanya yang amat sangat. Lalu keluarlah mereka itu daripada negeri masing-masing. Dah kemudiannya sangat-sangat dah ni susah, masing-masing keluarlah. Bersegera pada pihak negeri yang berdahulu-dahuluan pergi kepada Baitul Maqdis. Semua orang Islam pun suruh pergi, berlomba-lomba lah pergi ke Baitul Maqdis. Mendapatkan Imam Mahdi, pergi kepada Imam Mahdi. Pada masa itu Imam Mahdi turun dah. Duduknya berpusat di pusat memerintah Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Maka Imam Mahdi pun keluarlah mendatangkan Dajjal. Bila dah sapa semua orang Islam saat ini duduk dalam kota Baitul Maqdis, Imam Mahdi pun keluarlah untuk berhadapan dengan Dajjal. Dan memayung akan dia oleh awan yang memayung akan Rasulullah. Perjalanan Imam Mahdi itu sentiasa dipayungi oleh awan yang memayungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Lalu berperanglah ia dengan Dajjal. Akan sebagai perang yang amat sangatlah. Berlakulah peperangan Imam Mahdi dengan Dajjal. Satu peperangan yang sangat besar,
hingga terbunuh daripada askar Dajjal itu lebih daripada 30,000. Dalam peperangan itu askar Dajjal terbunuh lebih daripada 30,000. Siapa dia askar Dajjal? Askar Dajjal ini terdiri daripada Yahudi dan anak-anak zina. Orang-orang Yahudi. Sabah dalam ni tu duduk nak runtuhkan Baitul Maqdis semua. Maka dititahkan Allah angin bertiup. Tanpa perintah angin bertiup, maka matilah daripada askar Dajjal itu 40,000. Terbunuh 30,000 dah. Mati pula kena angin yang bertiup 40,000. Jadi 70,000. Setelah itu maka dibunuh oleh Imam Mahdi dengan askarnya. Tanpa pasukan perang Imam Mahdi lah, akan askar Dajjal kira-kira lebih daripada 100,000. Jadi 170,000 lebih lah tentera Dajjal saat ni musnah mati. Maka Imam Mahdi pun berseru, katanya, binasa kamu, katanya. Imam Mahdi pun serulah semua rakyat orang ramai ni, binasa kamu, jangan kamu ikut akan yang buta matanya itu. Jangan ikutlah hak buta mata ni. Dajjal tak. Setelah itu ialah Dajjal yang sesat. Sebab apa ni? Dia ini adalah Dajjal yang sesat dan menyesatkan. Maka jawab segala askar Dajjal itu. Lalu jawablah Imam Mahdi suruh pada tentera Dajjal, jangan ikutlah Dajjal ni. Dia adalah yang menyesatkan. Maka jawab segala askar Dajjal, tiada kami beriman akan dia. Kami tak beriman kepadanya. Direngkaskanlah. Akan disita kembali selepas ni. Hanya sungguhnya kami berkehendak menghidupkan diri kami juga. Kami ikut dia ni sebab nak hidup saja. Kerana makanan kami nak makanan yang dibawa oleh Dajjal di kandar bukit daripada roti apa tak. Maka menasahkan Allah akan rupa mereka itu daripada dirupakan dengan rupa babi. Lalu Allah SWT pun tanpa ikut Dajjal kata dia buat pelawak jin, maknanya seakan dia pelawak lah. Maknanya kami bukan nak ikut Dajjal sangat, tapi kami nak bagi hidup, nak makanan hak Dajjal bawa tu je. Lalu Allah Ta'ala pun menukarlah rupa tentera Dajjal saat ni dengan rupa babi. Dengan rupa babi. Kata ampunya cetera, maka pecah peranglah Imam Mahdi dan askarnya. Lalu ia masuk ke dalam kota Baitul Maqdis serta dengan askarnya ke dalam kota Baitul Maqdis. Serta ditutup pintu kota itu, maka Dajjal pun datanglah melengkung. Dalam peperangan itu Imam Mahdi kalah juga lawan Dajjal ni tak. Habis tu diturunkan Nabi Isa pula. Dan Imam Mahdi pun berundurlah masuk semula ke dalam kota Baitul Maqdis, dan Dajjal dan tenteranya pula melengkunglah kota itu. Maka bila dilengkungi oleh Dajjal, kesakitanlah, kesusahanlah segala orang Islam, serta minta doa mereka itu kepada Allah. Semua umat Islam pun yang terkepung dalam kota Baitul Maqdis itu berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan takbir serta berdoa dengan takdir Allah Ta'ala. Tiba-tiba kedengaran suatu suara daripada langit, demikian bunyinya, hei segala Islam, datanglah kepadamu pertolongan daripada pihak kami. Iaitu akan turunlah Nabi Isa. Itu saja, insyaAllah. Kita sambung minggu depan pada menyatakan turun Nabi Isa anak Maryam. Jadi Imam Mahdi dululah. Dajjal turun dahulu, Imam Mahdi, barulah turunnya Nabi Isa.